Konsert ini sepatutnya dilaksanakan sempena sambutan Bulan Kemerdekaan Bangsaan 2021, tapi telah ditunda kepada bulan November berikutan penutupan Istana Budaya sepanjang tempoh kawalan pergerakan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Istana Budaya dan rancang ialah memandangkan COVID dan kita tak boleh melaksanakan program sebelum ini. Kita telah susun semua program-program ini dilaksanakan secara kita rakaman, kemudian baru kita siarkan. Tetapi memandangkan kerajaan telah mengumumkan kita boleh melaksanakan persembahan secara fizikal, dan kita mengambil peluang ini walaupun di saat-saat akhir segala persediaannya. Hai, Assalamualaikum. Saya Iki daripada M-Star. So nak tanya dekat Aina Abdullah, macam mana untuk persiapan Aina, ambil masa berapa lama dari segi konsert nanti. Okey, lagi satu nak bertanyakan tentang tiket lah. Tak tahulah siapa boleh jawab. Macam baru-baru ni ada isu yang melibatkan tiket konsert Misha lah kan. So which is yang ramai yang komplain kata kenapa tak buat online, kenapa kena bayar cash, tak bagi tahu benda tu kena bawa cash kan. So adakah untuk konsert ni macam mana tiket dia pula? Alhamdulillah, sebenarnya persiapan Aina untuk konsert ni especially dengan konsep kami sebenarnya dah berbincang dengan especially direction konsert hari ni adalah kita ada sifu part dekat untuk konsert ini. Jadi Aina sebagai I would say baru dalam membuat persembahan macam ni, Aina taklah banyak sangat input untuk Aina bagi. Apa yang Aina mampu bagi adalah whatever task yang diberi kepada Aina, lagu-lagu yang Aina akan persembahkan, Aina akan cuba beri message yang tepat dengan konsert ini, objektif konsert ini. And saya sangat-sangat rasa bertuah sebab ini adalah kali pertama saya membuat persembahan di Istana Budaya. So this is a dream come true. So dapat peluang macam ni, saya akan belajar kuat sangat dengan tenaga-tenaga yang akan membantu pada hari kejadian, dan kita ada rehearsal yang a good time of productive time and rehearsal, almost a week kita akan ada rehearsal. So I'm looking forward to rehearsals dan juga persembahan di hari konsert nanti. InsyaAllah anda semua boleh everyone akan look forward to untuk tengok persembahan-persembahan walaupun lagu patriotic, but it can be dia boleh memberi kita banyak perasaan, bersemangat, sedih pun ada, sayu, dan juga kita nak bangkit semula. Itulah objektif konsert hari ini. So hopefully semua yang kita inginkan tu akan tercapai on that day and everyone can feel it. Itu saja. Terlebih dahulu Istana Budaya kita mohon kemaafanlah kepada mereka yang datang ke sini untuk membeli tiket dan terpaksa membayar secara tunai ya. Jadi apa yang Istana Budaya sedang lakukan sekarang ialah kita dalam usaha pendigitalan untuk urusan pembelian tiket nanti. Jadi kita harap by next year, tahun hadapan, sistem ini dah okey. Pihak pengurusan telah minta mereka masuk ke dalam sebab panas masuk ke dalam, dan hujan juga. Yang ada tu tunggu awal daripada pukul 7 pagi, kaunter hanya buka pukul 11. Nanti kita akan bincangkan bagaimana proses supaya penjualan ini dapat dilaksanakan dengan sukses ya, tak memberi kesukaran kepada pembeli-pembeli tiket untuk konsert kita nanti. Jadi itu dulu dari saya. Okey, seterusnya dipersilakan. Hello, okay. Hai, Cik Zaifri Farihat daripada Berita Harian. Saya nak tanya, since masih lagi meneruskan usaha untuk pendigitalan, so adakah ini bermakna untuk akan datang pihak IB akan menghadkan
bilangan yang boleh dibeli oleh setiap orang tiket, sebab bila kejadian semalam ada yang dalam waktu awal dia beli 50 tiket sebab tak ada had kan. So yang belakang-belakang tu tak berpeluang untuk beli tiket. So adakah akan ada had pembelian? So yang kedua, dari segi pemilihan artis untuk membuat konsert ni berdasarkan apa? Dan ketika kau tengok sebenarnya tiada penyanyi senior adakah mereka tidak berminat ataupun memang konsep patriotik kali ini IB memilih untuk mencari penyanyi muda? Okey, saya jawab soalan yang kedua dulu. Mungkin kalau tak cukup nanti Cik Nasran tambah. Ya, proses pemilihan ini artis ialah melalui proses pemilihan yang ketat. Ya, yang ketat untuk menampilkan supaya konsep yang kita nak adakan itu kita dapat artis yang bersesuaian. Ya, jadi artis yang bersesuaian ini tidak semestinya sama ada mereka muda atau mereka berusia. Ya, jadi untuk konsep patriotik ini antara lain ialah kita cuba juga menarik minat orang-orang muda. Ya, kita ada Aina, sangat viral. Kita harap orang dapat datang kemari untuk merasai semangat patriotik yang disampaikan melalui lagunya. Mungkin dia adalah pendorong untuk tarik salah satu. Kita ada Ernie, orang muda juga, Ernie dan Syamil untuk menyanyikan lagu-lagu yang kita dah susun. Kita ada juga orang muda juga, Fitri sangat muda, ya, sangat muda. Jadi muda. Muda ini maksudnya bukan kerana usia sahaja. Muda ni kerana pengalaman dan kebolehan dia juga. Ya, kita ada bukan setakat itu, kita ada juga contoh pembaca puisi. Pembaca puisi ni sebenarnya tadi kalau dia ada tadi saya nak suruh baca puisi. Dia juga dalam lingkungan saya ingat 40-an, tak muda sangat, tak tua sangat. Ngam-ngam. Tapi suaranya yang sangat dramatik, yang saya rasa sangat sesuai untuk sangat sesuai dipadankan dengan seorang lagi pelakon yang merangkap tukang yang bawa cerita dalam konsert ini, Hairi Safwan. Saya rasa mereka sangat sesuai. Kita dah cek suara dia, saya dengar suara dia semua. Jadi kerana sesuai itulah kita pilih mereka. Begitu juga dengan Fitri. Bagaimana Fitri dapat menarik audien untuk datang ke mari. Mungkin dia ada peminat dia sendiri, peminat dandut dia sendiri. Mungkin kita tak tahu yang selalu tengok Indonesia. Mereka nak tengok kalau nyanyi lagu patriotik macam mana agaknya dia ni. Tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ada konsert-konsert yang kita buat seperti konsert rentak kita yang akan berlangsung pada esok pada 22 dan 23 dengan menampilkan orang lama. Kita ada Enrico kat situ. Kita ada Enrico untuk membawakan lagu-lagu dia. Contoh macam lagu Mas Merah dia akan nyanyi. Ya, lagu itu sangat klasik, sangat dengan diri dia. Dan kita membesar dengan lagu. Saya membesar dengan lagu itu. Saya pun tak muda juga. Ya. Kemudian kita ada juga orang-orang muda dalam situ. Maksudnya kita ada mus juga, musme. Jadi kita letakkan bagaimana dia orang rock yang kat situ kalau dia dapat persembahan dengan orkestra tradisional Malaysia. Jadi dia mengikut kepada konsepnya. Ya, konsep yang sesuai tapi konsep ini mesti datang. Selepas konsep ini ada, pengarah persembahan pun dah lihat kesesuaiannya, pengarah muzik pun lihat bagaimana lagunya, pilihan semua sekali. Selepas itu kita kenal pasti penyanyi yang sesuai dalam program ini. Betul Cik Nas? Cik Nas nak tambah sikit tak? Betul, saya nak menambah, bukan menambahlah, menguatkan lagi. Menguatkan lagi. Sebenarnya konsep dari pemula tu daripada tahun lepas. Konsep patriotik sebab kita nak buat kelainan. Satu, keduanya pemilihan artis ataupun penyanyi ke pelakon ke di atas pentas dipilih berdasarkan konsep. Kalau artis tu ataupun pelakon tu ke penari tu terror macam mana pun dia tak sesuai dengan konsep yang kita dah angkat, yang kita dah bincang kita tak angkat. Mungkin ada beberapa nama lah kita dah select, tapi at the end of the day kita pilih yang mana sesuai. Artis tu kena orang cakap sesuai dengan konsep tu, bukan konsep tu
terpaksa menyesuaikan diri kepada artis tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Nasran. Okey, tentang soalan tadi ya. Soalan tadi tentang limit lah, limit untuk pembelian. Setakat ini kekuatan kita ialah kita cuba limitkan lah. Memang kita limitkan untuk pihak marketing. Saya dah semak macam satu orang itu untuk empat tiket saja setakat inilah, supaya dapat memberi peluang lebih ramai orang untuk membeli dan menikmati persembahan macam itu. Okey, terima kasih Cik Zafri. Ada lagi soalan daripada rakan-rakan kita, rakan media? Silakan. Okey. Sementara menunggu soalan-soalan tu, saya nak dengarkan sikit daripada Fitri. Bagaimana persiapan untuk konsert yang akan datang ni? Okay, Assalamualaikum semua rakan-rakan wartawan. Lama betul tak jumpa. Okey, persiapan sebenarnya saya macam Aina juga. Saya merasakan show ni akan jadi something sebab saya dah berbincang dengan pengarah persembahan. Direction show ni sebenarnya agak berbeza dari lagu-lagu patriotik yang biasa. Mungkin approach kita akan lebih memberi kesan kepada penonton. Jadi persiapan yang orang kata dari segi direction saya dah buat, tapi dari segi persiapan bersama pemuzik kita tak sabar-sabar ya Aina untuk menantikan pada seminggu sebelum kita show nanti kita akan rehearse bersama dengan orkestra. So I hope show ni akan memberi kesan kepada semua orang yang menonton dan especially untuk menaikkan semangat kembali setelah kita 2 tahun agak terseksa ataupun agak diuji. Jadi kita harap semua orang akan terhibur nanti insya-Allah. Okey, terima kasih Fitri. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Saya Atira daripada Utusan. Saya nak tanya soalan ni kepada Cik Zafri lah. Zafri betul. Okey, adakah sasaran konsert ini juga kepada sektor korporat, sebab saya pasti mungkin akan ada juga target dari segi itu. Sebab konsert begini biasanya akan mendapat kerjasama kan daripada pihak-pihak tertentu seperti itu. Mungkin boleh jawab. Terima kasih. Adakah ya, kita akan promotekan kepada pihak korporat ya, supaya mereka turut sama meraihkan semangat merdeka ini ya, macam itu. Dan kepada mereka yang kepada korporat-korporat yang mungkin ada yang berminat ataupun mereka berminat untuk menaja orang lain untuk datang, jadi kita persilakan supaya kalau mereka tak dapat datang pun mereka menaja. Mungkin ada kumpulan-kumpulan tertentu dari rumah-rumah tertentu yang mereka minat untuk taja. Jadi kita terima korporat ni kalau mereka tak dapat hadir. Mereka ingin menyokong program ini. Kita sangat mengalu-alukan. Tetapi kita juga akan mewar-warkan kepada korporat tentang program ini dan keistimewaan program ini supaya mereka juga dapat bersama dengan kita. Hello, Assalamualaikum. Saya Nadia dari Musyikini. Saya nak tanya, kalau kita tengok dekat sini ada banyak tiket yang berharga yang berlainan, dan kalau orang ramai datang, mereka ni perlu lengkap divaksin, tapi akan ada pemeriksaan juga kan? Ya, betul. Jadi saya nak tahu macam mana perancangan IB untuk memastikan ketika pada hari kejadian tak sesak sebab nak cek satu-satu. Mungkin ada timing yang berasingan pada tiket ke datang ke macam mana? Setakat ini apa yang kita dah ada ialah kita pastikan mereka dah 2 vaksin. Jadi dia ada di handphone dia ada di MySejahtera tu ya, di MySejahtera. Jadi kita akan saya buka daripada pukul 6 untuk mereka masuk di sini supaya kesesakan tak berlaku untuk buat saringan macam tu. Yang pasti yang itu dulu. Mesti 2 vaksin. Itu syarat yang SOP yang kerajaan tetapkanlah.
Dan kita juga minta supaya unsur-unsur penjarakan tu dapat dilaksanakan semasa mereka masuk ke dalam sini dan semasa mereka nak masuk ke dalam dewan, dalam panggung sari, supaya SOP itu dapat dijagalah, jarak dan penjarakan fizikal tu. Dan sebagai langkah pertama, konsert kita pada 23 hari Jumaat dan hari Sabtu ini langkah pertama kita akan cuba sedaya upaya supaya kalau ada sebarang masalah dari segi penjarakan, dari segi SOP, dari segi penonton yang datang, kita dapat belajar dari situ sebaik mungkin dan kita cuba atasi. Kalau hari pertama, hari kedua persembahan kita akan cuba atasi, dan kita berharap dengan seterusnya kita akan berjaya membaiki, dapat mengawal penonton yang datang sini dengan baik, dan semua orang berada, semua orang seronok, semua orang dapat enjoy menyaksikan persembahan, menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan, dan juga pada masa sama kita semua selamat. Baik dari segi artis yang terlibat, petugas kita, petugas di luar, penonton-penonton, security kita dan semua sekali lah. Macam itulah. Jadi itu kita usahakan. Dalam gementar ni banyak nak tanya je. Okey, silakan rakan-rakan media kita kalau ada lagi soalan. Kalau tak ada pun sebentar-sebentar lagi pun boleh. Kalau masa kita duduk-duduk pun boleh. Kalau ada soalan yang ingin ditanyakan. Okey. Okey tak ada lagi Tak apa, nanti soalan selanjutnya boleh tanya waktu makan nanti pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk itu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Zaifri Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Artistik Istana Budaya, Encik Nasran Nawi, Pengarah Orkestra, Encik Pat Ibrahim, artis kita Aina Abdul dan juga Fitri. Bagi tepukan sikit. Okey, seterusnya kita ke sesi bergambar ya sebelum kita menikmati jamuan kita pada petang ini. Dipersilakan. Okey, baiklah, terima kasih pada barisan artis dan juga Cik Zaifri, Cik Nasran, Cik Pat. Okey, seterusnya saya mempersilakan rakan-rakan media kita untuk menikmati jamuan makan. Terima kasih di atas kehadiran anda semua. Dipersilakan. Dan sementara kita menikmati jamuan yang besar, kira macam bukan salah artis lah yang boleh buat dekat sini. Aina sebenarnya nervous. Konsert selepas dibuka balik kan? First, Lepas tu ada budaya berlakon. yes, Macam mana depan rasa audience. Aina rasa sangat, dia macam excited tapi at the same time
takut sangat sebab akan nyanyi depan orang. You know, orang akan expect a lot of things kan. Kita ni sebab penyanyi ni pun kerja kita adalah menyanyi depan audience. So bila dah lama tak nyanyi depan audience, tiba-tiba nak nyanyi depan audience, kita pun manusia biasa, kita akan rasa macam gemuruh yang lebih daripada sebelum ni. Tapi all in all, Aina lebih rasa excited because Aina dah lama impikan nak menyanyi di sini, sebab this is Istana Budaya. Semua orang tahu Istana Budaya ni persembahannya macam mana, konsep macam mana. Saya memang peminat tegar Istana Budaya. Saya selalu datang sini tengok show. Dulu ada tengok Secret Life of Nora, macam-macam show Aina datang kat sini. Selalu kita duduk, kita beratur beli tiket. Kita ialah macam orang biasa. Tak sangka akhirnya dapat buat persembahan kat sini. InsyaAllah this is my first time. Aina akan buat sehabis baik. Bila tu beratur beli tiket? Rasanya waktu tu lepas habis SPM. 2012. Dah lama dah, tapi macam ni rezeki, alhamdulillah. Aina okey ke macam bila ID bagi peluang tapi dalam bentuk patriotic punya theme tau, because we know that Aina punya forte tu more on ballad and commercial song, tapi theme yang macam ni mungkinlah bagi setengah orang anggap macam terlalu belia, terlalu formal. So, Aina tengok macam mana? Okey, ini yang sebenarnya Aina nak highlightkan juga, dengan actually dia punya director Pat Ibrahim pun dia dah design this concert bersesuaian dengan kita orang. On that day, Aina bukan saja akan nyanyi lagu patriotic, Aina akan nyanyi lagu Aina sendiri juga. Tapi lagu Aina sendiri tu kita akan matchkan dengan tema konsert ni, sebab konsert ni sebenarnya untuk kebangkitan. Dan ada lagu Aina yang bukan saja mengenai cinta, ada lagu Aina yang berkaitan dengan struggle diri yang Aina tulis. So Aina juga akan nyanyi lagu sendiri, Annie pun ada nyanyi lagu sendiri juga, Syamil pun ada nyanyi lagu sendiri. So istimewanya kali ni konsert ni adalah korang akan dengar arrangement yang besar. So berskala besar. Jadi itu yang Aina nak semua orang looking forward. And kita ada menari, kita ada macam acting. So basically this is a musical. Dan Aina tak rasa benda ni akan jadi boring. And Aina tak rasa macam terlampau macam formal sangat untuk Aina, because this is also a good start untuk Aina. Aina sebelum ni buat yang komersial je. So sekali-sekala dapat jemputan macam ni, of course Aina akan happy. And mungkin ada lepas ni mungkin dapat peluang buat persembahan kat IB lagi, mana tahu, insyaAllah. Aina beri berapa masa untuk konsert? Kan ada Aina, Syamil, Ernie semua kan? Berapa sebenarnya masa? Masa sebenarnya Aina boleh katakan roughly dalam sebulan. So kita orang dah dapat lagu awal dah. Sejak bulan? Maknanya sejak bila confirmation, lepas tu Confirmation Aina boleh kata bulan 9. Okay. Bulan 9 kita dapat lagu. And then last two weeks kita orang meeting Google Meet. And then kita discuss flow dengan Pak Ibrahim. And then minggu depan adalah rehearsal untuk seminggu. Direct lah, memang akan fokus kat sini je lah. Yes. Ini persembahan pertama projek pertama lepas PKP. Untuk yang macam berskala macam ni, yang bukan dalam studio, ini pertama kali. So akan membawa mikrofon yang berharga puluhan ribu itu. Adakah? Of course. Kita dah lama menunggu mic-nya. Okay. Kita memang tak nak Aina sebenarnya Aina tak nak rasa macam malu ke apa nak cakap. Aina bangga. Aina finally dapat beli mic tu. So of course Aina nak tunjuk. Bukan nak tunjuk ke orang show off, tapi sebenarnya itu semangat untuk Aina. Dah dapat beli ni, buat persembahan baik-baik. Berapa? Tak boleh cakap lah. Agak-agak lah. Kira macam roughly lah. Macam harga tu boleh beli kereta ke, boleh beli motor ke? Dia macam kat deposit kereta ke, macam tu lah. Tak adalah, tapi harganya
Harganya Aina tak boleh nak reveal sebab Aina tak tahu. Mungkin sebab ada je artis lain yang pakai mic jenis brand yang sama dengan Aina. Mungkin harga mereka lain, harga Aina lain. Tapi Aina boleh katakan it took me few years untuk kumpul duit dan beli mic tu. Berapa tahun? Berapa tahun? Daripada Aina release Sumpah, Aina kumpul duit untuk beli mic. So maknanya almost 3 tahun lah. Memang cita-cita untuk ada mic sendiri Sebab apa? Sebab apa Okay. First kali saya membesar, saya tengok orang penyanyi-penyanyi Mak Saleh menyanyi kan. First kali saya tengok, saya memang meminati Taylor Swift. Okay, saya tengok dia punya mic tu, setiap baju dia ada mic tersendiri. So Aina macam, ni mic apa kan? Sekali tengok-tengok persembahan, Datuk Siti pun ada mic sendiri. Kita tahu kalau mic tu mic sendiri, kita tengok color dia kan, kita tengok setiap kali persembahan dia pakai mic sendiri. So benda tu dah jadi motivasi untuk Aina, as a singer I have to buy my own mic. Lepas tu itu memula motivasi nak macam tu lah, nak kita nak rasa macam penyanyi lain juga kan. Tapi lebih membuatkan Aina rasa macam nak juga beli adalah quality mic tu. Yang Aina sendiri sebagai penyanyi Aina rasa lain, sebab bila Aina nyanyi pakai mic biasa dan bila Aina pakai mic Aina yang Aina beli ni, mudah untuk Aina menyanyi. Itu yang membuatkan Aina macam lock, walaupun harganya macam nak mati bayar, tapi tapi yang penting dia buat aku senang nak menyanyi, buat Aina rasa macam comfortable. Itu yang paling penting, sebab Aina nyanyi tinggi-tinggi. So Aina kena mic yang Aina selesa. So this mic memang tangkap hati Aina. The first time Aina pakai mic ini, brand ni adalah di Sumpah AJL. Waktu brand Sennheiser. Waktu tu dia punya supplier pinjamkan ke Aina je. Dia bagi Aina test. Sebenarnya ceritanya dengan Sennheiser ni adalah 5 kali je dapat test mic tu. Waktu first kemunculan lagu Sumpah, 5 kali je dia kata Aina kena test 5 kali, lepas tu kena beli dah. Macam mana kan? Lepas tu Aina lepas 5 kali 2 tahun saya pakai mic tu. Sebab saya dah dapat 2 tahun dah Aina pinjam. Patutnya 5 kali je. Sampai sampai semalam AJL pun pakai mic yang itu juga, sebab Aina sangat happy and selesa. And Aina sampai berjanji dengan supplier tu, I will buy. I will buy. When the time is right, I will buy, and then I will New one ke yang ambil yang tu juga? New one. Barulah. Custom mic color sendiri. So color apa ya? Biru kan? Color dia sebenarnya color pastel blue. Ada turquoise. Ada rujuk siapa tak kawan-kawan artis yang dah ada mic sendiri? Sebenarnya Aina tak pernah lah borak one on one, tapi Aina pernah terserempak dengan Misha Umar. Kerana beliau pun ada mic sendiri juga. And then time tu tak silap Aina lah, kawan Aina ada buat persembahan dengan Misha Umar. Lepas tu dia cakap, babe, aku tadi terpegang mic Misha Umar sebabnya orang suruh aku pegang, aku kat tepi. Lepas tu dia kata, mic tu berat, babe. Lepas tu Aina pun macam, ya ke? Sekali bila lama-lama, sama mic yang itu juga. Dia sama ada Sennheiser ataupun Shure, brand Shure, SHURE. So Aina jatuh hati dekat Sennheiser ni. So bila dah ada mic tu, dia punya macam ada ke nak kena servis ke apa benda ke, ataupun tak bayar? Ada juga servis kalau in case ada macam tak okey ke. Setiap kali pergi ke mana-mana Aina kena ada seorang penjaga lah. Aina memang ada Abang Daus yang jaga mic Aina, sebab Aina tak berani nak pegang sendiri. Yalah. Sebab Aina jenis misplace, mampus. So kalau ada show dia akan bawakan untuk Aina? Betul. Ada insurans ke tu? Insurans tak ada ke? Tak tahu. Tak sure. Adalah kan. Ada. Kalau apa-apa kita call sebenarnya, tukar mic baru. Tak adalah. Anda pun saya tak yang sebenarnya kalau tiap penyanyi tu Aha. dia ada mic sendiri, celebrate Aha. tapi macam antara penyanyi dan mic dan mic ni tu macam identizer. Aina Ada carry together kan dengan diri sendiri. Aina setuju, sebab itu sebab juga Aina custom mic colour biru tu. Sebab Aina memang suka warna biru. And benda tu memang Aina nak jadikan sebagai branding Aina Abdul. I mean tak banyak yang Aina boleh offer to the stage.
So Aina hope dengan Aina experimenting dengan fashion ke apa ke, at least Aina boleh masukkan satu lagi elemen, which is my mic. So insyaAllah kalau ada duit lebih lagi nak kali lain pula. So adakah bila dah ada mic yang mahal ni, harga Aina pun mahal juga? Hey. I mean, naik beberapa persen. Rumah pun kena ada security tau. Hai, melampau. Tak ada. So adakah fee Aina akan mahal lagi sikit selepas ada mic yang mahal? Tak adalah. Itu datang tak cuma duit nak cik mic je. ya Allah. Tak adalah, tak ada security, tak ada apa pun. Biasa je. Cuma dari segi rate ke apa ke, itu Aina surahkan kepada manager Aina. Dia lebih tahu apa yang Aina kena prep. Tapi Aina suka datang dengan apa orang kata entourage. Orang yang menyiapkan Aina, orang yang sediakan mic untuk Aina. Bukan apa, bukan nak macam show off ke apa. Tapi bagi Aina tahu Aina memerlukan bantuan dan himat-himat macam tu untuk bagi Aina extra boost confidence. And Aina tahu personality Aina. Without any of their help, Aina boleh juga bergerak sendiri. Aina masih Aina Abdul, cuma Aina Abdul yang lebih polished, yang kalau orang datang tengok Aina menyanyi pun orang rasa macam happy. So dengan adanya mic tu, dengan adanya tim-tim seperti ini, buatkan Aina lebih rasa macam happy, and also dapat buatkan Aina lebih bersemangat nak berkarya dengan fashion, dengan apa-apa je lah. Selepas IB ni ada apa-apa projek lain tak? Selepas IB ada. Sebenarnya memang Aina berhajat untuk sebenarnya hari tu Aina cakap dengan wartawan, Aina kata Aina tak nak keluar apa-apa dah untuk tahun ni kan. Nak fokus dekat job TV ataupun job yang mula masuk. Tapi hati ni tetap rasa macam ada something missing. Aina sentiasa menulis until today. So Aina tak janji apa-apa, but hati Aina kuat mengatakan yang Aina akan release another song sebelum tahun ni berakhir, just to celebrate 2 tahun kita dah terkurung dan 2 tahun kita berada dalam pandemik ni. At least kita dah move on to 2022. So Aina nak hadiahkan satu lagi buah tangan daripada Aina. It might be English song, it might be. Itu adalah planning Aina. Sebab kenapa Aina nak keluar Inggeris, sebab sebelum ni Aina memang start Inggeris dulu, Aina stop, Aina fokus dengan Malay songs, dan Aina nak continue the journey, InsyaAllah. Aina, kita tengok Aina kerap merilis lagu, tapi majlis anugerah kat Malaysia ni semakin berkurang tau. Contoh macam yang betul-betul judge you punya song, judge you punya vokal. So tak rasa rugi ke bila keluarkan karya tapi hanya ada AJL je sekarang yang macam judge your vocal, judge your music. So Aina rasa tak rasa rugi ke? Good question. Sebelum ni Aina rasa rugi. Sebelum ni lah Sebelum ni Aina rasa macam okay, kalau aku release banyak-banyak pun kat mana aku nak persembahkan kan. Kita penyanyi mesti kita nak nyanyi atas stage. Tetapi starting last year, alhamdulillah, dengan berkat lagu Semalam and then penjualan lagu Sumpah, saya sekarang ni lebih target kepada online streaming. Itu adalah periuk nasib saya sebenarnya. Sebagai penulis lagu, kita memang looking forward untuk royalty. So kalau orang kata macam rugi ke, sebenarnya Aina tak rugi apa-apa pun. Sebenarnya lebih banyak lagu Aina keluarkan, lebih banyak income yang Aina boleh jana. Because Aina tak tahu sampai bila pandemik ni akan berlaku, adakah ia akan berlaku again. Aina pun tak ada tak tahu benda tu. So Aina punya backup plan adalah I have to keep writing and keep releasing songs untuk Aina jana pendapatan daripada online streaming. Macam semua tahu, mungkin ada yang tahu, Aina adalah independent artist. So Aina dapat manage account Aina sendiri dengan tim Aina, alhamdulillah. So sebenarnya Aina lebih untung, alhamdulillah. Aina nampak turun banyak sekarang. Ya ke? Baju kita. Betul lah banyak turun. Berapa? Alhamdulillah. Sekarang dah 7 kg turun. Daripada Amin yang berat sekarang Adakah berapa? paksaan netizen? Oh, nak jawab yang mana dulu? Tak apa, jawab mana-mana dulu. Netizen sebenarnya bukan netizen. Sebenarnya diri Aina sendiri. Aina buat ni untuk diri Aina sendiri.
untuk Aina rasa selesa. Netizen tu adalah kalau dalam list tu dia yang paling terakhir sekali. Kalau yang negatif punya netizen lah. Tapi kalau in general, sebenarnya netizen tu walaupun mereka kadang-kadang mulut laser, tapi sebenarnya saya nak terima kasih kat diorang because diorang bring out the best of me. Walaupun diorang kutuk saya, tapi bila saya membaca, saya akan rasa macam Aina tak akan bagi dia menang. So Aina akan buat lebih better. So reverse psychology sebenarnya diorang make me wanna change. Kalau semuanya indah aja, mungkin Aina pun masih rasa selesa. Tapi Aina happy sebenarnya dengan new lifestyle Aina because honestly sebelum ni Aina tak pernah stick to this routine tau. Macam bangun pagi 7 pagi kena pergi workout. Tapi sekarang Aina rasa macam kalau Aina tak buat, Aina rasa pelik. So Workout kat luar ke dalam? Dulu kita buat dekat home workout, virtual workout, tapi bila dah boleh pergi gym ni, sekarang banyak ke gym lah, memang ke gym saja. So Hari-hari lah. Aina boleh katakan seminggu 4 kali. Sejak bila tu Aina dah buat rutin ni? Daripada start PKP. Start sejak PKP. PKP Bulan 5. Ada trainer ke? Ada. Thank you sangat trainer saya yang berjaya convert saya. Sebab saya memang degil. Okay. Trainer saya memang power lah. Okay. Dia pun train banyak artis lain juga. Sherry Al-Haddad, Sharifah Sakinah. Dan beliau memang berjaya buatkan saya cinta dengan carry weight. Sebab saya punya rutin nak kurus ni, saya tak lari saja, saya angkat berat. Kan. Daripada sejak berapa Aina start? Janganlah. Awak ni 60 lebih. 60 lebih, sekarang 50. Sekarang 50 lebih. So Lebih-lebih ke? Kalau Aina punya betul-betul yang target berapa? Target. Kita nak, kalau tanya trainer kata kan cakap 50 kg sekarang. tak. Dulu 60 lebih, sekarang Sekarang 50 lebih. lebih-lebih. So sekarang Aina punya target adalah nak dekat dengan 50 lah. Ideal untuk Aina. Dekat 51 ke. Tinggi berapa? Aina 154. Tak, sebab dia kecil. Sebab Aina, lepas tu Aina suka pakai baju baggy-baggy. So kalau Aina kurus now pula, Tak boleh. Macam baju bawah diri. Baju bawah diri. Ya. Dia kena ada macam tu Aina mana Aina? Baju jalan. Baju tu macam baju juga lah. Aina, tapi kan bila kita tengok balik macam memang orang kata bakat first kan, tapi at the end of the day orang still akan tengok untuk industri hiburan image first, which is ramai akan pentingkan kekurusan, kecantikan semua. So Aina tengok benda tu masih tak berubah ataupun orang still macam kalau artis mesti cantik, mesti presentable, mesti kurus. Okey, sebenarnya Aina akan tipu diri Aina kalau Aina kata alah sebenarnya orang dah boleh terima. Orang sekarang kalau anybody body shaming lagi orang tu kena kecam dengan orang kan. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya Aina rasa illusion je. Kita tetap suka tengok benda yang cantik kan. Macam Aina pun bila Aina tengok scroll Instagram, Aina pun suka tengok artis-artis yang macam presentable, presentable tak semestinya kena kurus. Benda tu subjektif sebenarnya. Size ni is not the matter. Sebenarnya kita sendiri kena bawa diri kita dengan confident. So bagi Aina, I choose to lose weight sebab mudah untuk Aina menyanyi, mudah untuk Aina bergerak. Sebab Aina tahu kalau Aina menyanyi, Aina kalau ada band, Aina tahu Aina akan melutut, Aina akan kalau boleh Aina terbaring kat situ. So I need stamina and Aina choose untuk lose weight ni bukan saja sebab untuk kurus, but untuk Aina rasa selesa, untuk Aina perform and orang yang melihat Aina. Ya bang. Pencalonan tour Popular dengan Kai Bahar. Alhamdulillah, first Aina dapat kategori duo. Kali ni dengan Kai Bahar. Kita semua tahu Kai Bahar memang famous. Saya pun nervous sebenarnya nak di macam orang kata dalam satu kategori dan dalam di bawah satu bumbung dengan Kai Bahar. Sebab kita tahu peminat Kai Bahar macam mana and saya tahu sangat saya dapat tu pun sebab Kai Bahar.
honestly bukan nak kata macam peminat saya tak mengundi, peminat saya mengundi juga, tapi saya masih barulah, kira kata baru, and Kai Bahar sebenarnya dah ke depan jauh daripada Aina. So itu Kai Bahar, thank you so much sebab bagi saya rasa peluang ni untuk berada dalam kategori 2. InsyaAllah kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada pun tak apa. And to Kai Bahar Empire, thank you so much. To iNations, thank you so much sebab undi sampai kita orang dapat tercalon dalam kategori ni, and semoga kita menang. Of course nak menang. Amin. Okay. Thank you.